Apa yang saya nak tekankan di sini berkenaan dengan tanggungjawab. Tanggungjawab itu tak ada tunaikan. Sebab itu dalam kaedah, bila saya sendiri membaca Majlis Fatwa Kebangsaan berkaitan dengan ulil amri, bahkan boleh saya kongsi di sini kaedah dalam kaedah fiqh yang sangat masyhur dipanggil sebagai tasarrufu ar-ra'i 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin ke atas rakyatnya itu bergantung kepada maslahah, yakni bergantung kepada keperluan. Ada keperluan, haruslah tindakan. Saya nak kongsi satu peristiwa berlaku di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Zaman Nabi, sebelum itu zaman Nabi, ghanimah, harta rampasan perang tadi, pengagihannya itu wajib diagihkan kepada semua yang pergi turut serta dalam peperangan, semua. Namun di zaman Umar Al-Khattab dia tak agihkan. Kalau nak ikut perbuatannya itu menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan sehingga sebahagian daripada sahabat-sahabat di zaman Umar Al-Khattab ini, mereka berkata kepada Umar, la uqatilannak, kami sama ada kami memerangi kamu wahai Umar, au la tuqassimanna bainana, ataupun engkau agih-agihkan harta rampasan perang ini. Umar kata tak, aku takkan agihkan. Apa objektifnya? Ini kita berbalik kepada kaedah tadi. Tindakan pemimpin ke atas rakyatnya bergantung kepada keperluan. Apa keperluan di zaman Umar? Sehingga kan Umar tak agihkan harta rampasan perang tersebut. Keperluan di zaman Umar Al-Khattab adalah Umar nak supaya harta rampasan perang ini dimasukkan dalam tabung perbendaharaan negara, Baitul Mal, dan digunakan untuk kepentingan umum. Sebab kalau diagihkan, dia hanya memenuhi kepentingan khusus. Hanya beberapa orang yang keluar berperang. Bagaimana dengan kaum muslim secara umumnya? Sebab itu dalam konteks ini, cukai, saya melihat dia adalah bertujuan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan khusus. Bahkan kalau tadi saya respons sikit yang saudara Ar-Rahman sebutkan tadi, kalau kita lihat sumber keuangan negara pada hari ini ialah 230 bilion tahun lepas. Ini hasil. Okey. 137 bilion daripadanya melalui cukai pendapatan. SST 17 bilion. Dan kerajaan menjangkakan hasil daripada kutipan GST ini tahun ini dapat ditingkatkan hingga 26 bilion dan tahun akan datang sehingga 37 bilion. Okey. So maknanya kurang daripada suku daripada cukai pendapatan secara umumnya. Kadang-kala sebahagian daripada kita berbahas soal cukai spesifik merujuk pada GST. Haramlah hukumnya, bukan bertepatan dengan Islam. Bagaimana cukai pendapatan yang lebih besar jumlahnya? So sebab tu saya katakan kadang-kadang benda ni ada pihak divertkan isu. Tutup isu cukai pendapatan, cakap isu cukai GST. Sebenarnya kalau nak cakap soal hukum Islam, you kena bercakap secara menyeluruh. Kalau you kata satu cukai haram, maknanya semua cukai haram. Cukai yang dikutipkan tahun sekali ke, cukai yang dikutip tiap-tiap kali berniaga ke, cukai apa ke, cukai pintu ke, semua adalah haram sekiranya you berpegang kepada dalil haram. Itu haram. So jangan terlalu selektif. Sebab tu saya lebih melihat dan cenderung kepada pandangan ilmuwan Islam kontemporari yang melihat akan keharusan perkara ni, dan rakyat secara keseluruhannya tidak boleh elak daripada membayar cukai kerana demi menjaga kepentingan umum daripada kepentingan khusus.